Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Sains pada minggu ini bersama saya, Cikgu Syafiq. Okay, hari ini kita akan teruskan lagi belajar berkenaan dengan tumbuhan yang bertajuk kepentingan pembiakan tumbuhan. Okay, jom. Baiklah murid-murid, ingat lagi tak? Pada minggu lepas, kita dah belajar berkenaan 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan secara semula jadi. Ingat lagi tak? Mari kita ulang kaji 6 cara pembiakan tumbuhan secara semula jadi bersama-sama saya. Okey, sedia? 1, 2, mula. Cara tumbuhan membiak. Biji benih, anak pokok, keratan batang, batang bawah tanah, daun, spora. Okey, ingat tak? Alright, itu yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, dan kita juga dah tahu kenapa tumbuhan ni perlu membiak. Tumbuhan perlu membiak untuk mengelakkan tumbuh-tumbuhan daripada pupus. Saya pun dah terangkan apa tu maksud pupus. Pupus tu apa? Hilang, gaib, dah tak wujud lagi di muka bumi ni. Itu tujuan utama kenapa tumbuhan ni dia perlu membiak. Tetapi pernah tak kita terfikir apakah kepentingan-kepentingan pembiakan tumbuhan ni kepada hidupan lain? Maksudnya kenapa tumbuhan ni dia perlu membiak? Apa kelebihan yang kita dapat kepada hidupan lain ni? Mari kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, kepentingan tumbuhan membiak kepada hidupan lain ialah membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain. Maksudnya, tumbuhan adalah sumber makanan kepada hidupan lain iaitu manusia dan juga haiwan. Okey, kalau tak ada hidupan, macam mana haiwan-haiwan herbivore untuk makan? Kalau haiwan herbivore dia tak ada tumbuhan, haiwan herbivore ni dia tak dapatlah makanan. Bila dia tak dapat makan, apa jadi pada mereka? Mereka akan mati. Akhirnya mereka akan pupus. Apabila haiwan-haiwan pun mula pupus, apa contoh haiwan herbivore tadi? Kita ada lembu, kambing, rusa. Ini haiwan-haiwan herbivore. Masih ingat lagi apa maksud herbivore? Haiwan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Itulah haiwan herbivore. Okey. Kalau haiwan herbivore tak dapat sumber makanan, mereka akan pupus, mereka akan mati. Apa jadi? Apabila haiwan tu mati, haiwan herbivore mati, apa pula jadi dengan haiwan karnivor? Haiwan karnivor pun akan matilah sebab dia tak dapat sumber makanan. Seperti singa, harimau, ular. Diorang ni dah tak ada sumber makanan sebab haiwan herbivore semua dah mati kan, tak dapat makanan. Jadi haiwan karnivor pun tak dapat makan juga. Akhirnya haiwan karnivor pun akan mati. Okey, bagaimana pula dengan manusia? Samalah juga dengan kita. Kalau tumbuh-tumbuhan ni tak ada, maka tumbuhan ni dia tak dapat bekalkan sumber makanan. Jadi manusia dah tak dapat makan tumbuh-tumbuhan, kita tak dapat makan sayur. Nak makan haiwan pun tak boleh sebab haiwan pun dah mati, sebab haiwan semua mati kebuluran, tak dapat makanan. Akhirnya apa jadi dekat manusia? Kita pun akan turut sama-sama mati juga, pupus juga. Itu adalah kepentingan pertama pembiakan tumbuhan kepada hidupan lain, iaitu membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain. Kepentingan yang kedua ialah membolehkan hidupan lain berlindung sebagai habitat. Apakah yang dimaksudkan dengan habitat? Habitat tu ialah tempat tinggal. Kat mana tempat tinggal haiwan-haiwan? Di hutan. Sebab ada pokok lah, maka sebab tumbuhan ni membiaklah, maka wujudnya pelbagai jenis hutan di dalam dunia ini. Jadi kita pun, haiwan-haiwan pun bolehlah berlindung dengan selamat di dalam hutan sebagai tempat tinggal, habitat dia. Terdapat juga manusia pun sama. Zaman-zaman dulu pun kita tinggal di dalam hutan. Jadi kalaulah kita tebang pokok-pokok dalam dunia ni, apa jadi dengan haiwan? Haiwan dia akan kehilangan habitat mereka. Mereka akan kehilangan tempat tinggal. Jadi boleh tak haiwan-haiwan ni hidup? Sama juga, haiwan ni pun tak boleh hidup sebab dia dah tak dapat, dia dah tak ada tempat tinggal, dah hilang habitatnya. Sebab itulah kita kena jaga betul-betul hutan di negara kita khususnya.
daripada ditebang secara sesuka hati. Kalau tidak nanti kesianlah dekat haiwan-haiwan. Dia nak duduk kat mana kan? Okey, seterusnya. Seterusnya ialah kepentingan pembiakan tumbuhan ialah membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Apa tu oksigen? Oksigen adalah udara yang kita sedut di dalam proses pernafasan. Tanpa oksigen, haiwan dan juga manusia tak boleh hidup. Itulah dia kepentingan oksigen. Kalaulah tak ada oksigen, habis tak boleh bernafas, matilah kita. Sebab itulah pokok ni fungsi utama, antara satu fungsi dia ialah membekalkan oksigen. Kalau tak ada pokok dalam dunia ni, maka tiadalah oksigen. Sebab itulah kita perlu pentingnya menjaga tumbuh-tumbuhan ni supaya sentiasa ada oksigen. Okey, kepentingan yang keempat, yang terakhir, iaitu membekalkan sumber kayu. Okey, oleh kerana tumbuh-tumbuhan ni dia membesar, dia makin banyak, maka secara tak langsung tumbuh-tumbuhan ni juga sebenarnya kita boleh ambil sebagai sumber kayu. Untuk apa kita ambil buat sumber kayu? Untuk buat pelbagai produk lah, pelbagai bahan, pelbagai barang seperti rumah, tempat tinggal, katil, perabot dan sebagainya. Walau bagaimanapun, hutan sebagai sumber kayu ni adalah sangat-sangat terkawal. Dia macam dekat negara kita, kita ada undang-undang khas yang mengawal pembalakan hutan-hutan, pokok-pokok ni di hutan. Pembalakan, kita potong pokok tu semua adalah terkawal. Pembalakan haram tu sangat-sangat, siapa buat pembalakan haram tu memang kena lah dengan tindakan undang-undang. Kalau kena tangkap, hukumannya juga adalah sangat berat lah. Sebab kita tak boleh tebang kayu pokok-pokok ni sesuka hati, nanti habis. Habislah semua pokok. Sebab ada pokok ni dia mengambil masa sehingga berpuluh-puluh tahun, ada yang ambil masa sehingga beratus tahun untuk tumbuh besar. Jadi kalaulah kita tebang mereka, habislah, sayanglah kan. Dia pokok ni dia bukannya kita tanam hari ni, hari esok dah tumbuh tinggi. Tak. Dia mengambil masa yang sangat panjang, berpuluh-puluh tahun untuk membesar dan panjang besar lah. Sebab itulah sumber kayu ni mahal, sangat-sangat mahal. Sebab hutan kita pun dah semakin tak banyak. Jadi kita pun perlu kawal jumlah pokok yang ditebang untuk dijadikan sebagai sumber kayu. Kita kena kawal. Sebab itulah benda-benda ni sangat-sangat mahal sebenarnya. Okey, seterusnya kita akan belajar ialah satu pokok, pelbagai cara pembiakan. Okey, minggu lepas kita dah belajar 6 cara pembiakan tumbuhan tu kan, secara semula jadi. Kita dah belajar. Okey, sebenarnya tahu tak murid-murid, terdapat juga beberapa tumbuhan yang mempunyai lebih daripada satu cara membiak. Maksudnya dia ada dua lah cara pembiakannya. Mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama ialah ni. Ini apa ni? Ini ialah pokok apa? Pokok kangkung. Pokok kangkung boleh membiak dengan dua cara. Yang pertama, biji benih. Yang kedua, keratan batang. Contoh yang kedua ialah ini. Ini apa? Pokok ubi keledek. Ubi keledek juga boleh membiak dengan dua cara. Yang pertama ialah keratan batang. Yang kedua ialah batang bawah tanah. Dan contoh ketiga ialah pokok selasih. Pokok selasih ni dia sama macam pokok kangkung. Dia boleh membiak melalui secara biji benih. Yang kedua secara keratan batang. Ini adalah 3 contoh tumbuhan yang mempunyai pelbagai cara pembiakan. Okey, baiklah murid-murid. Hari ini kita akan lakukan satu eksperimen mudah di rumah masing-masing. Kita akan menjalankan satu eksperimen mengenai cara pembiakan kangkung. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 76 untuk penerangan yang lebih lanjut. Okey, untuk menjalankan eksperimen ini di rumah, cara pembiakan kangkung, kita memerlukan beberapa alatan dan bahan. Okey, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita memerlukan biji benih kangkung. Yang kedua, kita perlukan
keratan batang kangkung yang mempunyai akar. Okey, yang ketiga ialah sedikit tanah, botol plastik. Kita perlukan dua buah botol plastik dan juga air untuk menyiram tumbuhan tersebut. Okey. Mari kita lihat macam mana nak laksanakan eksperimen ini. Okey, yang pertama, jadi murid-murid kena buat dua tau. Yang pertama, menggunakan kaedah keratan batang. Okey, langkah-langkahnya ialah yang pertama, letakkan keratan batang kangkung yang berakar di dalam bekas plastik. Kemudian, kita isikan air di dalam bekas plastik itu sehingga akar kangkung tadi terendam sepenuhnya. Yang ketiga, letakkan tumbuhan tersebut di kawasan yang menerima cahaya matahari. Dan murid-murid juga perlulah perhatikan pertumbuhan pucuk pada sayur kangkung itu setiap hari. Mudah kan? Itu kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua pula, kita ambil lagi satu botol plastik. Tadi kan saya kata sediakan dua kan? Yang pertama tadi kita isikan air untuk kaedah keratan batang. Yang kedua, untuk kaedah biji benih pula, kita ambil bekas plastik yang kedua. Kita dah ambil, kita dah bersihkan. Pertama sekali, kita isikan tanah di dalam bekas plastik tersebut. Kemudian, semaikan biji benih ke dalam botol plastik. Maksudnya kita tanam. Letak beberapa biji benih di dalam botol plastik tersebut. Pastikan murid-murid tidak meletakkan biji benih terlalu banyak dan terlalu rapat-rapat. Nanti pokok tu dia akan susah sikit nak hidup. Letaklah sikit secara jarak-jarak di dalam botol plastik tersebut. Seterusnya dah letak, dah tanam dia, dah letak. Seterusnya siram semaian tersebut sebanyak 2 kali sehari, di waktu pagi dan di waktu petang. Jangan siram terlalu banyak sangat, nanti kan dia lemas. Siram sikit-sikit je sampai dia lembap-lembap sikit tanahnya. Kemudian jangan lupa untuk letakkan tanaman tersebut di kawasan yang menerima cahaya matahari. Dan langkah yang terakhir ialah perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. Mudah saja kan cara untuk menjalankan eksperimen cara pembiakan kangkung ini. Alright? Okey, sekian saja. Itulah yang kita belajar pada minggu ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, murid-murid jangan malu-malu untuk bertanya saya di grup kelas ataupun boleh PM secara PM tu secara personal di WhatsApp. Alright murid-murid, sekian, terima kasih. Bye.